Oh gemilang, kita bersaudara. Oh gemilang, satukan jiwamu. Consistent activity lead to closing. Maksud dia kat sini, aktiviti yang konsisten. Kita kena terus buat aktiviti yang konsisten. Okey, aktiviti yang konsisten tak kira di musim apa, di dalam situasi apa, dalam keadaan apa. Okey, kita kena terus buat aktiviti. Okey, saya rasa kita dah masuk PKP fasa kedua. PKP fasa kedua sekarang. Jadi kita dah melalui 2 minggu yang pertama. 2 minggu yang pertama saya rasa semua orang stay at home. Jadi sekarang kita dah masuk 2 minggu yang kedua. Kita akan masuk fasa kedua. Jadi saya rasa semua orang dah cukup boring. Semua orang dah cukup faham 2 minggu yang pertama kita lalui. Jadi sekarang kita dah masuk 2 minggu yang kedua. Jadi 2 minggu yang kedua ni saya rasa time tu kita beraksi lah. Time tu kita action. Okay, kita dah tak boleh jadi macam 2 minggu yang pertama. 2 minggu yang pertama saya rasa banyak sangat relax. Waalaikumsalam. Bos buat apa tu? Okay, awak gelap je. Gelap ke Ustaz? Tak clear ke muka saya? Gelap sangat ke? Macam ni okey? Cerah? Boleh? Boleh Boleh semua? Suara okey? Suara okey? Suara okey? Okey, alright. Jadi kita teruskan jadi sekarang kita masuk fasa kedua PKP. 2 minggu yang seterusnya kita akan melalui lagi hari yang sama sehingga 14 hari bulan. Kita sama-sama doakan yang benda ni cepat habis dan kita boleh buat normal aktiviti. Okey, itu bukan alasan untuk kita stop aktiviti. Okay, walaupun musim PKP, aktiviti kita kena teruskan. Kalau you tak ada aktiviti, you tak akan ada closing, you tak akan ada business. Jadi kita kena keep buat aktiviti. Okay, semua orang melalui 2 minggu yang pertama saya rasa sangat susah. Okay, tapi alhamdulillah kita punya company banyak support, banyak bagi kita orang kata konten-konten untuk kita buat dalam bentuk online. Sekarang ni memang kat mana pun aktiviti memang kena buat dalam bentuk online lah. Okey, tak ada cara lain lah. Memang kita tak boleh face to face dengan prospek. Jadi memang kita kena guna online, communicate guna WhatsApp, guna phone, guna call, apa-apa sajalah kan. Jadi memang tak akan ada cara normal. Jadi kita kena ubah, kita kena tukar aktiviti kita. Aktiviti kena diteruskan. Jadi saya rasa company pun banyak support dah dengan konten. Even kita punya leader, kita punya team, kita punya LMT pun banyak bagi konten, banyak support untuk kita gunakan konten-konten tu untuk kita buat online marketing, untuk kita share dengan prospek apa semua. Wih, ramai pula masuk ni. Assalamualaikum semua. Saya cakap seorang-seorang ni tak apa nak pandai. Jangan masuk ramai-ramai sangat. Okay, alright. Saya nampak ada cikgu pun masuk juga ni. Cikgu Azhar Sazri pun masuk juga. Ada sahabat tak boleh buka pula, tak ada gambar. Ustaz ni buat pening sama ustaz ni. Aduh. Orang lain okey je kata saya handsome je tadi, okey je semua. Betul ustaz ni? Okey, Cik Syarul Nizam Hanafi pun masuk itu punya live. Suara tak berapa jelas.
Okay, suara jelas sekarang tak? Please, tolong komen. Sangkut. Jelas ke tak jelas? Ada yang kata jelas, ada yang kata sangkut. Mana satu ni? Okey semua. Ayu ni cakap okey semua. Jelas bos, muka pun handsome. Jelas bos, jelas. Okey. Jelas, terkejut saya. Jelas bos. Latifah Muhammad Ghazali. Jelas. Salam CM yang handsome. Sangkut lain. Masuk mic dalam mulut. Suara jelas. PK bos. Jelas bos, kali ni tak tipu. Tak, saya duduk dalam cerahan ni. Okay, alright. Jadi kita sambung, kita teruskan untuk buat aktiviti. Okay. Jadi kita kena hadapi apa yang semua orang hadapi. Jadi kita tak boleh buat alasan kata kita susah, sebab semua orang pun susah. Kalau you rasa you susah, ramai lagi orang lebih susah daripada kita. Okay. Jadi jangan jadikan musim COVID ni kita tak boleh buat bisnes, kita tak boleh buat apa. Okay. Kita kena terus buat aktiviti. Kita kena mencari cara macam mana kita nak buat aktiviti, okay, pada musim COVID ni. Alright. Ingat, satu benda yang you kena tahu, kita kat dalam ni, semua yang tengok ni, dan kita tak ada siapa pun yang hebat kat dalam ni sebenarnya. Okay. Hebat tu sebenarnya sama, tak ada orang yang beza. Semua sama. Tapi membezakan setiap orang tu adalah dia berlatih atau dia tak berlatih, dia training atau dia tak training. Okay. Even kalau bukan masa COVID ni pun, okay, dia tak ada orang hebat. Orang hebat hanyalah orang itu dia berlatih. Dia training. Okay. Assalamualaikum Anwar. Jadi musim COVID ni adalah peluang terbaik untuk kita training. Okay. Saya suka benda tu. Saya suka cakap pasal training. Dekat agensi sebut pasal training. Kita kena training. Okay. You tengok company man buat training online, sebab kita duduk kat rumah. Tak ada buat apa sekarang ni. Jadi kenapa you tak ambil kesempatan untuk you training? You faham pasal ICMS, you faham pasal iZelect, you faham pasal quotation. Itulah yang paling penting sekarang ni. You faham pasal quotation. Sebenarnya dengan you faham quotation je, you faham illustration, quotation tu semua tu, yang dalam sistem tu, yang apa, MTL plan, hero plan, Mumtaz, E20, you faham benda tu saja pun you dah boleh, you akan tahu dekat siapa you nak offer plan tu. Okay, mungkin sebelum ni quotation tu you just buat kan. Ini you cuba duduk kat rumah tu, you buka quotation tu, you fahamkan betul-betul. Saya pernah tanya ejen saya, HB untuk plan MTL berapa paling tinggi kita boleh buat. Ada ejen sebut 300, ada ejen sebut 200. Dia tak tahu pun yang HB MTL kita tu sebenarnya 400 sehari. Dia tak tahu. Okay. Sebab tu training tu penting. Jadi ambil lah peluang. Sekarang ni kita ada kat rumah, ambil peluang, telefon leader, tanya leader. Okay. You main-main dekat sistem tu. You design seorang, you design untuk prospek, you design untuk you sendiri pun boleh. HB tu sebenarnya RM400 sehari. Ada ejen tak tahu pun HB tu RM400 sehari. Sebenarnya bila you tahu pasal HB RM400 sehari, dengan HB tu saja you dah boleh offer dekat existing client you, existing ataupun pending prospect you, ataupun prospek lain, you boleh offer. You offer HB saja pun dah okey dah. Nak sekarang dengan musim COVID sekarang kan. Tapi cuma you jangan mainlah sentimen COVID tu kan.
Cuma you boleh offer dekat dia. Contoh, kalau dia ada plan MTL dengan kita, dia ada HB benefit RM400 sehari. Tak ada Tuhan, memang dia masuk ward. Kalau masuk ward sekarang ni, kalau kena tahan dekat apa, hospital sekarang 2 minggu, jadi berapa banyak dah dia boleh claim. Yalah, bukan isu COVID sajalah kan, isu lain. Okay? Kalau RM400 sehari HB dia, you boleh offer, dah berapa banyak dia boleh claim. Kalau dia duduk 10 hari ke, dia duduk 14 hari ke, kan, berapa banyak dia boleh claim. 10 hari dah 4,000, dah boleh bulan. Kadang-kadang saya punya point kat sini sebenarnya, duduk kat rumah, aktiviti yang you boleh buat adalah sebenarnya you training, you fahamkan pasal produk, pun you boleh dapat bisnes. Sebab bila you faham produk, you tahu dekat siapa you nak offer. Okay, bos nampak lain, bos ada jambang. Alah, bin ya, bos jalan jambang bosku. Aduh. Okay, training tu bab pertama saya nak tersentuh. Okay, training. Okay, selain daripada online training yang company buat, you dengar, you tengok. Malam ni pun kita buat training ni, umpama training lah ni, you dengar saya punya sharing apa benda semua. Sebenarnya you boleh training by your own. Buka SMS tu, buka semua benda apa yang ada dalam SMS, benda apa yang ada dalam iZelect tu. Okay, quotation system, buka quotation system, main quotation system, tengok quotation system, berapa hero, berapa CI, berapa umur, berapa boleh apa, entry age lah, apa benda you tahu kat situ. Semua benda you, banyak benda you boleh belajar kat situ. Daripada benda tu je you boleh tahu nak offer. Entah you duduk tengok, you kata, aku nak offer kat ayah aku, aku nak offer kat pakcik aku, aku nak offer kat orang ni, plan ni macam ni lah, aku nak offer kat orang ni, aku nak offer kat orang ni. Bila you buat, baru you tahu dekat siapa you nak offer. Tapi kalau you duduk termenung kat rumah, fikir, aduh, siapa aku nak present, tak boleh. You kena move, you kena buat aktiviti, adakan aktiviti. Jangan duduk statik, duduk fikir, susah lah ni, susah lah. Even kalau you nak masak pun, malam ni saya nak masak roti sardin pun kita kena tahu, kita kena cari menu, kita kena buat apa, kena buat lah aktiviti tu, kena tahu kan, kena cari apa benda semua kan. Jadi sama juga kat sini, kita nak bisnes tapi kita duduk termenung. Mana mungkin bisnes tu nak datang. Kita kena buat listing balik, tengok balik prospek kita balik, kena check balik, baru kita tahu. Okay, point pertama pasal training. Ingat, tak ada orang hebat. Ingat, semua orang kat dalam ni hebat. Okay, semua orang boleh jadi hebat. Training. Kalau you tak percaya, you tanya Cik Azhar Sazri, dia ada dalam ni. Cik Azhar Sazri, kalau boleh komen sikit. Training tu sangat penting, sebab tu dia selalu buat training. Cik Ben, you tanya Cik Ben, training. Ini training tak datang, itu yang paling rugi lah. Okay, training, pada saya training. Okay, jadikan keadaan pada hari ini adalah satu peluang, bukan satu masalah. Okay, apa yang jadi kat sini ni, jadikan dia satu peluang, satu hikmah. Okay, ada ramai orang kat luar sana yang tak ada masa dengan family. Okay, ni sekarang ada masa dengan family. Okay, ada sangat banyak masa dengan family. Okay, ambil peluang tu, ambil masa tu. Okay, tapi still bahagikan masa untuk you buat aktiviti business you. Okay, jangan bila dah free betul-betul you relax. Okay, duduk rumah hari-hari nak TikTok aja, hari-hari nak ni, tak betul lah juga kan. Even saya pun sekarang tengah TikTok lah, timbang bola lah, timbang tisu lah. It's okay, buat lah. Benda tu kita tak sempat nak buat dulu kan. Jadi sekarang you buat lah, tapi still you kena bagikan masa. Jadi apa yang berlaku hari ni, PKP yang berlaku ni adalah ada hikmah dia, ada peluang dia. Okay, peluang untuk kita dengan keluarga, peluang untuk kita dengan dengan anak-anak, apa benda semua. Tapi dalam masa yang sama, peluang untuk kita belajar, untuk kita faham benda-benda yang selama ni tak sempat kita nak faham. Jadi kita duduk, kita ambil belajar. Betul, bos, training akan jadikan kita lebih mahir dan berpengetahuan luas serta dapat bertukar pengalaman dengan orang lain. Yes, sebab tu saya point pertama malam ni, aktiviti dia, aktiviti training. Tapi macam mana kita nak buat training tu bila kita ada kat rumah, kita tak boleh nak jumpa orang face to face training. Sebenarnya you boleh call leader you boleh call
kawan-kawan you, partner-partner you, ataupun you boleh call ejen-ejen yang close case, apa dia buat. Itu semua training. Okay. Ingat, ada apa yang berlaku ni, masalah yang berlaku, atau it's not masalah pun, tapi benda ni berlaku kat semua orang. Tapi pasti ada peluang dan ruang untuk kita masuk untuk kita punya bisnes. Cuma kita kena find benda tu, kena cari benda tu. Right? Dengan keadaan hari ni kita kena ubah lah. Jangan jadi jangan duduk rumah ni, janganlah kita menunggu, duduk kan, malas. Tak boleh lah. Kita dah tahu sekarang ni susah. Jadi kita kena 10 kali rajin lah, 10 kali fikir lah. Ni lah masa yang paling bagus sekali untuk you duduk dan plan apa you nak buat untuk after COVID ni ke, dan juga untuk masa sekarang ni. Okay. Okay, kenapa saya kata peluang COVID message. Alright. Kadang-kadang kita rasa macam ada ejen saya tanya saya macam mana kita nak message klien, macam mana kita nak communicate dengan klien dengan musim COVID ni apa semua kan. Saya kata tak susah pun. Kita berborak dengan klien pasal COVID ni dulu pun tak apa. Kita message klien, kita message existing klien kita tanya khabar, tanya dia pasal isu COVID ni. Macam saya ambil kesempatan, ada company punya memo yang pasal first memo dulu company kita cover pasal COVID tu Kalau you perasan ada first memo company tu, ada poster company tu, yang tu saya blast kat semua klien saya. Kat situ pun dah saya rasakan ada satu peluang. Kadang-kadang kita nak message klien kita tak ada, sebab ini bukan musim COVID sebelum COVID dulu, kita nak message, nak tanya khabar kan, segan lah, apalah benda ada kan. Jadi sekarang ni peluang. You hantar je satu poster tu kat klien, hantar kat dia yang akan tanya you, oh COVID cover Zurish. Dah kat situ pun you dah boleh memulakan perbicaraan, perbualan dengan klien you. Just hantar benda tu saja. Saya hantar poster tu pun saya dah boleh borak dengan dia pasal klien, pasal nak offer dia benda baru ke. Kadang-kadang dia sendiri yang akan tanya. Ejen saya tanya, sesuai ke masa ni nak message klien? Sangat-sangat sesuai. Sangat-sangat sesuai. Ini masa yang paling sesuai. Dia pun duduk kat rumah, kita pun duduk kat rumah. Just hantar je message, tanya je khabar, bagi je. Ataupun bila kerajaan umum baru ni penangguhan 3 bulan, message je klien, share je pasal penangguhan tu. Tak ada masalah pun nak share. Okay? Kalau you tak nak share dengan dia pun tak apa. Kalau dia ada tanya, you ambil je peluang. Itu semua peluang. Yang sebelum ni yang you rasa macam apa nak buat ini Muhyiddin Yassin dah tolong kita dah. Makna dia tolong, maknanya dia bagi penangguhan, confirm klien-klien akan message you. Jadi ambil peluang. Ambil peluang untuk terangkan kat klien, ambil peluang untuk berborak dengan klien, call klien, ambil. Ini peluang, masa ni peluang. Okay? Jadi saya tak nampak pun masa COVID ni dia adalah satu masalah. Dia adalah satu peluang pada saya. Alright? Jangan jadikan benda tu kesusahan. Kalau kita fikir benda tu susah, dia akan jadi susah. Jangan fikir benda tu susah, fikir benda tu senang. Okay, inilah masanya you nak buat listing. Okay, nak buat apa, database klien balik. You nak buat nak checking balik klien database untuk you senang servis, untuk you senang offer. Kadang-kadang kita klien dah lama kepada ejen lama lah kan. Klien dah lama dah ni, dah 5-6 tahun dengan you kan. Auto debit dia cantik apa semua. Saya banyak sangat masa saya sampaikan interim gaji masuk tu saya buka. Yang sebelum ni saya tak sempat pun nak buka. Sekarang ni saya boleh buka, saya boleh tengok satu-satu klien tau. Bila saya tengok klien, ada satu klien tu saya tengok, okay, nombor polisi, nama, dia akan tulis kan detail premium berapa, lepas tu commission in berapa kan.
debit berapa, kredit berapa semua kan. Saya tengok satu-satu tu tau. Bila saya tengok ada satu klien saya, bila saya tengok sampai hujung, commission 0.00, premium 100.5, commission 0.00. Tak ada commission klien ni. Saya patah balik ke depan, rupanya polisi Z11. Polisi Z11 maknanya polisi dah 9 tahun tak ada commission. Saya kata rugi ni, tak ada commission dah klien ni. Maknanya punyalah banyak masa saya ada, saya sampai boleh tengok every single klien saya kat dalam commission saya. Saya tengok klien ni dah tak ada commission, klien ni dah tak ada commission, klien ni dah tak ada commission. Lamanya klien ni dengan saya. Sampai ke detail macam tu saya boleh tengok sekarang. Punyalah saya banyak masa. Dulu saya tak ada masa kan. Sekarang duduk kat rumah, saya memang buka sistem, saya check satu-satu. Saya buat klien punya database balik. Saya buat macam kita buat listing 100 prospect tu kan. Tapi cuma sekarang ni saya buat saya ambil balik klien yang mana dah lama, yang kosong sangat dengan saya tu, yang dah tak ada commission tu, saya listkan balik. Saya jadikan klien saya tu prospek saya balik. You faham tak saya cakap? Saya jadikan klien saya tu prospek saya balik. Sebab dah lama. Sebab dia orang pun dah tak ada commission, rugi. Nanti saya kena dapatkan commission balik dengan dia orang. Saya dah servis dia lama dah. Alright? Sebab tu klien servis tu penting. Okay, yang tu yang poin yang kedua lah pada saya. Satu, training. Yang kedua, client database. Jadi share sikit klien yang masih impos berapa ramai. Klien yang masih impos berapa ramai Ramai. Klien masih impos polisi, saya rasa saya ada lebih kurang 3,000 klien lah, lebih kurang. Saya pun tak pernah kira betul. Nanti mungkin ada banyak masa, sebab sambung lagi 2 minggu ni, saya akan cuba kira betul-betul klien saya yang enforce. Tapi total klien saya rasa dah 3,000 lebih. Yang lebih kurang tu lah, yang enforce polisi lebih kurang 3,000. Saya sangat cerewet bab renewal. Saya sangat cerewet dengan klien database saya. Saya sangat cerewet benda tu. Jadi bila saya ada masa, saya lagi cerewetkan diri saya untuk saya check, untuk saya tahu. Dia bayangkan, dulu saya tak pernah fikir pun klien ni dah tahun ke berapa. Saya just macam if renewal dia orang bayar, saya just checking, saya tengok je okey. Tapi sekarang ni bila saya tengok dah tak ada commission ni, saya terus ambil dia, saya letak dalam jadi prospect list saya balik. Saya cuba kira. Nanti saya kira bos. Jadi saya check satu-satu, saya jadikan dia prospect balik. Okey, mungkin dia, you bayangkan kalau klien kita dengan kita dah 6-7 tahun, you rasa kalau relationship kita dengan dia tu dah cantik kan, dah sangat best, sangat bagus kan. Jadi tak ada salahnya kita pergi, kita tengok siapa surrounding dia yang kita boleh minta dia offer, dia recommend. Sebab klien dah lama, dah sampai habis commission dengan saya, dia dengan saya. Jadi kita akan boleh dapat new business, jangan risau. Sebulan berapa income, share sikit bagi Mat semangat. Mat, ni open group Mat. Nanti Mat PM Hari ni hari raya lah. Hari ni hari raya Mat. Hari raya hari ni, jangan risau. Saya dah tak ada ADB dah tu, yang Z11 tu. Itulah sebab bos, yang Z11 tu kita akan pastikan dia submit baru dengan kita kan. Dia dah 9 tahun dengan kita, 8 tahun klien kita. Mungkin dah boleh buat sesuatu dengan dia kan. Okey, tu poin kedua. Okey, poin ketiga saya, kalau awak perasan sekarang ni, sebab banyak masa, saya jadikan benda tu peluang lagi dengan cara saya update. Saya jarang update FB, saya jarang update IG. You all pun semua tahu kan. Jarang. Sebab saya tak nak follower saya nanti menggila dengan saya. Tidaklah menggila. Saya jarang buat benda tu kan. Jadi sekarang ni saya buat. Okey, kenapa saya buat? Saya buat tu ada sebab. Okey, semua semua kawan-kawan lama datang mesej, komen. Kat situ semua tu kita boleh build up relationship dengan diorang. Yang mana kita dah terputus lama, kita dah boleh build up. Jadi
ini peluang. Okay, kita tak ada tahu masa 2 minggu PKP ni, kita tak pernah dapat benda ni. Tiba-tiba kita dapat tahu sekarang. Bila kita dapat benda ni, saya gunakan benda ni untuk saya top up saya punya prospect listing. Poyo. Top up saya punya prospect listing. Okay, timbang bola dengan tisu tu saja, hampir-hampir motif viral call saya. Okay, saya punya TikTok hampir-hampir motif viral call saya. You bayang kan berapa view? Siapa selalu komen tu, bos? Nah, alah, yang korang-korang komen tu iyalah juga kan. Tapi ada kawan-kawan lama, yang kawan zaman sekolah, dia datang balik, dia tengok, dan dia komen, dia tanya. Okay, and then kat situ saya dah boleh build up relationship dengan diorang. Yang mana tu putus lama, tanya dia kat mana, sekarang kau kat mana, apa benda semua. Dia pun bila dia message pula, dia tengok kita, oi gemuknya kau, handsomenya kau, kurusnya kau. Itu semua point. Okay, itu semua point. Dia akan nampak kita kat sini, motif viral. Alright. Jadi bukannya buat saya saja TikTok tu, tapi you all konsisten buat TikTok pun bagus juga. Ada orang buat TikTok, ada orang buat story apa semua kan. Cuma sebab dah selalu sangat, jadi you all dah nampak macam nak normal je pada you all. Okay? Orang pun lalu macam tu kan. Macam saya ni orang yang jarang, jadi ramailah yang nak komen je lah, nak bertanya. Kalau boleh tag, lepas tu saya tag banyak-banyak kan, kan? Supaya ramailah orang akan nampak, ramai orang ni kan. Lepas tu buatlah benda-benda yang boleh attract orang. Buat masa banyak sekarang ni. Ni peluang. Saya tak pernah buat benda tu, now saya buat. Okay, ni peluang. Jadi saya buat benda-benda yang terlalu ekstrim sangat kan. Buat benda yang boleh attract orang, dan orang tu nak komen. Ni peluang. Pada saya ni peluang. Okay, 3 poin. Okay, 1 training, 2 database klien, 3 apa tadi? TikTok. TikTok lah, peluang lah, FB, IG apa semua you update balik. Okay, tu saya punya 3 poin penting lah untuk you konsisten buat aktiviti pada musim PKP ni. Ini untuk you sekarang dan untuk you juga selepas ni nanti. Bila selepas ni nanti, you all akan ada database, you akan ada prospect listing balik. Okay, kena kumpul balik benda tu semua. Baru hari ni install TikTok. Alah, bukannya TikTok je, saya pun tak install pun TikTok tu. Saya guna TikTok adik saya. Saya ambil je apa yang ada kat sekitar saya ambil. Saya pun bukan reti nak TikTok, tapi adik saya ada akaun TikTok. Cakap kau tolong rekod aku. Saya buat dengan anak saya. Lepas tu orang ni datang lah, alah comelnya anak apa semua lah. Ada yang PM, ada yang ni. Bila kita tak kat story, dia akan masuk dekat mesej kita. Bila mesej kita, cantik lah. Kat situ kita dah personal dah. Kau kat mana sekarang, apa benda semua. Yang komen kat depan-depan tu, kita balas lah, ngarut-ngarut pun tak apa, tak ada hal. Okay, tapi kita alert lah. Kita masuk dalam list. Okay, bila masuk dalam list, nanti lepas PKP pun boleh cerita. Kalau bukan lepas PKP pun, kalau ada peluang kita mesej dia, kita mesej dia. Kita call tanya khabar. Mungkin dulu kita tak tahu. Sekarang ni ada salah seorang yang selalu komen kat saya tu, dia penolong pengarah Jabatan Bekalan Air Cameron Highland. Penolong pegawai. Saya pun tak tahu. Saya call dia, kau kat mana sekarang Fadli? Dia kat Cameron. Dia cakap, kat Cameron kau kerja apa? Aku kerja JBA apa benda. Aku selalu turun Kuantan meeting apa benda semua lah, contact lah apa benda-benda semua kan. Jadi kat situ dah dapat lagi. Jadi dia pun mungkin lama tak tengok kita, tiba-tiba kita up benda-benda macam tu, dia pun komen. Kawan sekolah saya, tengok dia sekarang penolong pegawai Jabatan Bekalan Air Pahang. Penolong pegawai. Jadi situ dah prospek lagi, tambah lagi prospek. Okay, jadi kita update tu ada makna. Saya buat satu-satu benda tu ada. Kadang orang tengok apa lah dia buat kan. Sebab saya memang jarang. Saya tak update IG, saya tak update ni. Jadi bila saya buat, okay, adalah benda tu saya nak tu kalau saya buat tu. Alright, lagi saya tambah sikit. Saya rasa dah lebih 30 minit dah ni. Saya tambah sikit pasal persistency.
persistency. Alhamdulillah persistency saya 90%, 90 plus, 94, 96% untuk kod personal saya lah. Okay, hari tu Hafiznan ada share pasal persistency. Lepas tu ada soalan dari siapa entah saya tengok. Ada soalan dari Syafiq. Saya ingat Syafiq dia tanya pasal klien bayar 6 bulan. Tiba-tiba bulan ke-6 klien tak nak bayar, klien nak stop. Macam mana nak buat? Itu soalan dia. Lepas tu ada soalan dari Adenin. Ada soalan dari Adenin pula. Klien dah bayar beberapa bulan, and then klien lap. Bila lap, agent tu down. Tu soalan dari Adenin, tak silap saya. Okey, lepas tu soalan dari Nisha. Saya ada teringat 3 soalan. Soalan dari Nisha, kalau klien apa soalnya, efek cepat je. Saya tak ingat soalan pasal Nisha apa dia. Saya tak ingat. Efek Nisha punya soalan, kalau bayar tak sampai setahun tapi reduce polisi kot. Reduce polisi, efek tak persistency ke apa, saya tak ingat. Okey, cuma saya nak bagi satu tip lah pasal persistency ni. Okey, Syafiq punya soalan, bayar 6 bulan lepas tu nak stop. Okey, sebab bayar 200 6 bulan, tiba-tiba bulan ke-7 nak stop. Tak ada duit, tak boleh bayar. Okey, Syafiq, benda pertama, you all semua, benda pertama, present balik. Okey, cerita balik. Okey, kalau boleh janganlah suruh dia stop. Tapi kalau dia nak stop sangat ke apa ke, you minta dia reduce. Okey, Hafiznan ada cakap dulu, kalau boleh janganlah reduce. Okey, jangan reduce. Tapi sebenarnya kalau you reduce, persistency you tak effect. Contoh, daripada 200 you reduce pergi 100, daripada dia tak bayar. Okey, you reduce pergi 100.5 ke, you reduce pergi 100 ke, tapi you kena represent balik kat klien tu. Okey, kenapa persistency saya okey? Sebabnya saya sangat jaga klien-klien saya. Kalau ada masalah dia tak boleh bayar, saya akan reduce dia punya polisi. Kalau reduce polisi, persistency tak effect. Okey, ini memang betul jelas, persistency tak effect kalau you reduce polisi. You reduce ke 100.5, tak effect persistency, sebab dia orang akan prorate kan. Okey, ada ni bayar 6 bulan, tiba-tiba klien tak nak renew, agent jadi moral down. Saya tak silap saya, soalan dia lebih kurang macam tu lah. Okey, 6 bulan dah Syarom, you dah untung banyak dah, kenapa you perlu down? Okey, kalau you dah tak boleh reduce, klien nak stop juga daripada 200 tu, you minta reduce 100.5 tak nak, minta reduce 100 tak nak, minta reduce RM50, klien tak nak reduce juga. Klien kata no, aku nak stop, aku memang tak boleh bayar dah, aku nak stop. You dah represent apa benda semua, dia nak stop. Okey, no problem, bagi je lah dia stop. Okey, nak down buat apa? 6 bulan dia dah bayar tu, you dah untung 6 kali. Kalau you buat bisnes lain, jual beli tu sekali je untung, ni 6 kali dah untung. Kenapa you nak down? Tu point saya, tak perlu down. Okey, untuk persistency pula, kalau satu polisi tu saja yang stop, you ada lagi setahun you close 300 polisi, kalau satu tu je stop, persistency you tak effect apa pun, tak perlu risau. Jadi point dia ada ni, agent kena banyak kes. Kalau setahun you ada 100 kes, satu effect, satu je baru lab, tak jejas apa pun you punya persistency. Jadi you akan ajar pula, carilah 10 lab, jangan cari satu lab, cari yang 10 lab. You beritahu kat agent you tu, klien you memang tak ada lab ke, carilah yang lab, bagilah lab 1-2. Dia sampai macam tu, ditunggu orang lab pula. Macam saya ni, saya tunggu orang lab, bukan tunggu orang renew. Saya tunggu, klien aku tak ada nak lab ke? Macam tu. Faham? Kalau you ada klien ramai, sebab dah ramai sangat, kadang-kadang pening juga jaga ramai-ramai ni kan. Dia dah bayar, tak lab ke klien? You boleh bilang pula yang lab, bukan you nak bilang yang tak lab. You boleh bilang yang lab pula. Jadi barulah you tak down.
Yang jadi masalah banyak yang down yang ejen kita ni close 20 kes setahun, lepas tu tiba-tiba lab, itu down lah. So you close sikit, you kena close banyak. Jadi kalau setakat 10 lab pun you tak risau. Okay, itu persistency. Tolong jaga persistency elok-elok. Persistency penting. Okay, sekarang pukul 10.47. Tadi start pukul 10, 47 minit. Okay, sharing dah mencecah 47 minit. Saya buka soalan sekarang. Alah, pening apanya Harry? Aduh, nak sikit-sikit pening, sikit-sikit pening. Kau ni apalah. Okay, saya buka soalan. Cepat. Ingat 3 benda saya share tadi. 1, training. Ambil peluang masa PKP ni untuk you training. Personal training, online training, telefon leader. Okay. Kedua, database klien. Every single klien sekarang lah masa terbaik untuk you check. Okay. Ya ke bos tak effect? Okey lah gitu bos, faham. Tak effect, betul, tak effect. Jangan risau. Dia pegang saya punya cakap, dia tak effect. Kalau reduce tak effect. Tapi kalau boleh janganlah reduce lagi. Macam saya kata, represent dulu. Check balik kenapa dia nak kenapa dia tak mampu bayar. Bantu dia, support dia kat mana, kan. Okay, last choice, you reduce. Ingat Hafiz cakap 3 benda kita mesti nak untung. Daripada dia hilang, kita hilang dia 6 bulan bayar terus hilang, lebih baik kita reduce. Ingat Hafiz punya sharing dulu, 3P. Production, persistency. Satu lagi apa Hafiz? Production, persistency. P terakhir tu apa? Yang untung-untung tu benda bahasa Inggeris apa bahasa Inggeris. Yang penting untung. Jadi daripada kita hilang dia, Nisha, lebih baik kita reduce. Kalau dia bayar 200 sebulan, dia nak bayar 100.5, dia okey, kita ambil. Ingat persistency you tak effect, jangan risau. Dan nanti Fazil San present balik, jual balik masalah. Kenapa perlu berhenti? Yes. Macam mana nak jaga klien yang banyak dengan lebih tersusun, kadang terlepas pandang bos. Macam mana nak jaga klien tersusun, kadang terlepas pandang. Pakai 3 PA macam saya. Tu senang hari. Pakai 3 PA, settle. Tapi kalau awak tanya 3 PA saya, renewal saya yang dia sendiri. Walaupun saya ada 3, tapi renewal saya yang dia sendiri. Sebab saya very sensitive dengan renewal ni. Sebab benda tu communication dengan klien. Saya happy communication dengan klien. Saya happy remind klien. Tapi banyakkan auto debit lah Harry. Kita memang tak done. Sebulan dah 30 hari je. Auto debit, easy payment, online banking, ajar dia orang. Okay, banyakkan benda tu. Jangan nak collect, tak akan sempat nak collect. Okay, saya selalu collect permulaan klien je. Klien-klien baru adalah yang mana, tapi sekarang pun dah tak banyak lah. Memang kebanyakan auto debit lah dengan online banking lah. Baik bos. Profitable 3P. Ya betul bos. Sorry bos. Hafiz Nan share hari tu. Jadi keuntungan tu, you buat bisnes ni, you mesti nak untung. Bila you nak untung, daripada you hilang klien tu, dia renew 6 bulan, hilang, lebih baik you reduce. You still ada commission lagi, bersambung commission you. Okay, admin pula, ingat kalau 6 bulan kata ke agent you, jangan down. Apa nak down? Benda tu kita dah untung 6 bulan dah. Kalau dia bulan ke-7 tak nak renew, it's okay. 1 lab, no problem. Cari lagi lab, cakap kat agent tu. Tapi pastikan dia ada minimum 100 kes lah setahun. Bila waktu susah biasanya bos kontak klien untuk tanya khabar. Pagi, tengah hari atau petang. Setiap masa boleh. Setiap masa boleh. Tapi you tahu klien you macam mana. Saya ada klien yang memang line tengah malam. Saya ada klien yang line pagi. Lepas hantar anak sekolah pagi, saya pergi breakfast, saya mesej klien-klien yang geng-geng bangun pagi, geng-geng pagi. Tengah hari, geng-geng tengah hari. Petang, geng-geng petang. Malam, geng-geng malam. Tengah malam, geng-geng tengah malam. Kita kan ada macam
bermacam-macam jenis klien kan. Jadi you kena faham klien you bila waktu sesuai. Okay, Hafiz, profitability, profit. Okay banyak dah. Haha. Watching surplus. Apa tu Rasmin? Reduce, tak perlu tunggu anniversary. No problem. You boleh reduce. MTL lah, ni saya cerita MTL lah kan. Dulu kita banyak jual MTL lah. Sekarang you ada Hero, sekarang ada Mumtaz, tu lain cerita lah kan. Kalau yang kepada investment link plan lah. Berapa tahun dah bos dalam industri? 15 tahun. Ni tahun ke-15. Jangan time dekat nak auto revival baru nak check Ahmad Takhairi Hamdan. Okay bos, saya faham. Sebab renewal lah terlepas pandang. Okay, sayang renewal. Biru angkasa, yes betul. Siapa mentor bos selain pada Bos Fahmi? Mentor saya selain Bos Fahmi, saya ada Bos Fahmi je setakat ni. Okay. Lepas tu saya banyak belajar dengan leader-leader KAB. Kalau betul-betul mentor saya ada Bos Fahmi je. Okay, ni bukan up lah, tapi memang itu je. Kalau you tak tanya, you tanya Mayam, you tanya Fahmi. Saya dari dulu memang Fahmi ni saya macam Mayam pun agak pening lah. Kalau tengah malam saya akan call Fahmi. Kalau you tanya Fahmi, saya akan cakap dengan Fahmi sejam, 2 jam. Okay, saya tak ada mentor lain. Kalau betul-betul mentor, saya ada Bos Fahmi. Mentor lain tu dia bukan mentor lah, tapi saya banyak belajar dengan leader-leader ni lah. Leader-leader saya banyak PM. Even Cik Azhar Sazi ada dalam ni pun PM dia. Saya belajar dengan dia. Cikgu Ramai Yasin ke, ZB ke, Anwar Nordin ke, Asri ke. Saya memang banyak belajar dengan CM KEB ni lah. Saya banyak belajar. Tuan Syukur saya banyak belajar. Cik Ben saya banyak belajar. Tapi mentor saya ada Fahmi lah. And then dengan staff pun saya banyak belajar. Jadi sebab pada saya belajar ni kena belajar dengan ramai orang. Bila kita belajar dengan ramai orang, kita akan dapat banyak idea orang. Jadi sepatutnya you all akan lebih hebat dari kami semua. Sebab you all you boleh belajar dengan ramai orang. Okay. Biro dia orang. Siapa biro ni? Biro dia orang tak nak. Apa yang biro dia orang tak nak? Yang tak nak potong biro. Tak nak potong biro tak payah. Guna benda lain, auto debit, bank ke, easy payment ke, okay, no problem. Ada je yang orang yang nak biro, tim-tim biro tu buat biro banyak gila, submission biro. Jangan kita, even saya tak buat biro, tapi saya tak pernah rasa pun orang tak nak biro. Sebenarnya bukan orang tak nak biro, saya yang tak buat biro. Saya jenis macam tu. Saya tak buat biro, jadi saya rasa bukan orang tu tak nak biro, saya yang tak pergi buat biro. Saya pergi orang kerajaan pun saya pergi buat auto debit. Tu klien yang lewat bayar. Okay boss, thank you. Servis yang mana bos selalu buat servis yang macam mana bos selalu buat untuk jaga klien? Servis macam mana yang saya selalu buat untuk jaga klien? Macam mana? Banyak. Kalau kawan-kawan biasa ni, kita banyak ni lah, communicate dengan dia. Kalau klien-klien yang biasalah, kalau klien-klien yang level pertengahan atas ni, dia kena ada cara dia lah. Ajak dia minum petang ke, follow lah apa yang dia nak kan. Tengok klien kita macam mana, apa semua kan. Ada jenis klien yang sport, kita layan sport. Ada klien yang jenis follow apa dia nak lah. Follow apa dia punya minat, macam mana. Tapi cara yang paling senang, kita ajak dia minum je lah pada saya. Ajak lunch, saya kan, kita ni kan kerja pun flexible time, banyak time kan, amal kan, banyak time kan. Jadi breakfast dengan orang lain pun boleh, lunch dengan orang lain, minum petang dengan orang lain boleh kan, dinner dengan family. Me time kan, me time tu adalah me time, yang lain tu kita atur lah elok-elok.
MTF fleksibel. Soalan bos, saya tak, saya tak sayang awak. Cikgu Anwar Nordin, tu belah jabat lain. Haha, macam mana bos boleh close amount besar-besar? Close amount Amirullah, close amount besar-besar ni, you kena ada relationship business yang baik dengan klien. Saya pun tak banyak close besar-besar. Ada a few case lah yang besar-besar kan. Saya suka, saya akan pergi dekat semua orang, semua prospek. Saya tak kisah dia tu besar ke kecil ke, saya akan cerita je. Tapi based on my experience, speaking, based pada pengalaman saya, untuk dapat bisnes besar ni, you kena ada relationship yang baik dengan klien tu. Okay, kalau benda tu company, you kena tahu siapa yang handle untuk bahagian, kalau boleh decision maker lah. Decision maker lagi bagus lah. Kalau tak dapat tu pun, you tahu siapa yang handle bahagian insurans ni, apa benda, kalau you nak main company. Jadi you kena jaga relationship tu, kena jaga untuk dapat case besar-besar. Okay, lepas you dah dapat, you jaga servis elok-elok, benda tu auto. Amirullah, benda tu auto. Okay, bisnes besar ni selalunya relationship business. Bukannya you pergi offer dia 50,000 muntas, tup-tup you offer dia nak. Mungkin ada macam tu. Tapi pada saya dah nak dapat bisnes 50,000 muntas tu, saya dah bina dulu relationship tu dengan klien. Dia dah very strong dengan saya offer, dia akan dengar. Saya offer, dia akan dengar. Cakap, okay? Bila saya offer 50,000 muntas, lepas tu saya offer pula single invest 200,000, dia senang. Bila kita dah terbaik bos, 3,000 klien dalam masa 15 tahun, dalam 200 klien setiap tahun. Ya betul, dalam 200 klien setiap tahun, 200-300 klien setiap tahun. See more, tak boleh nak see more, sebab nak adil ni. Awak orang nak fikir apa? Tok Yang dah masuk tu ZB. Okay, apa servis atau cara yang bos buat, bos rasa luar biasa, yang tak pernah ejen leader lain buat pada pandangan bos? Luar biasa. Saya tak boleh tengok see more. Macam mana nak see more? Oh tak ada, itu je. Apa pandangan bos? Apa servis atau cara yang bos buat, bos rasa luar biasa, yang tak pernah ejen leader lain buat pada pandangan bos? Nisha, saya tak buat sangat servis yang luar biasa ni. Even kalau orang lain hantar bunga, klien masuk wad ke apa ke, tak. Saya memang jenis, saya tunjuk muka saya. Saya jenis, saya akan pergi kat klien, saya tunjuk saya ada. Kalau dia masuk wad, saya tunjuk saya ada, tu je. Tapi kadang-kadang tak sempat jugalah, pun saya call. Saya lebih suka servis yang genuine, bukan yang saya represent saya. Kalau dia nak, saya, kalau nak tolong dia, saya akan ada, saya akan call dia. Kalau dia nak claim, saya akan call. Tak kira dia tu siapa. Kat office, datang ke office, dia nak buat payment ke, dia nak hantar borang ke, saya akan cuba adakan diri saya untuk dia. Okay? Saya nak dia tengok saya. Sebab orang ni, kalau dia tengok kita, dia akan lagi confident kita kat situ. Tak ada pun special service ataupun luar biasa. Saya tak pernah buat benda-benda yang luar biasa sangat. Tapi saya suka represent saya. Saya jarang nak suruh orang pergi. Contoh, kalau dia nak minta saya tolong apa-apa, ataupun dia kata esok ada kat office ke, saya jarang suruh PA saya pergi. Macam tu. Saya suka saya pergi. Tapi kalau memang dah cantik dah kemas, dah okey dah, PA jugalah pergi last-lastnya. Masa tu dia tak okey lah. Aku kat bawah ni, aku nak hantar benda ni. Okey, kejap lagi PA aku turun. Dulu masa dia macam tu, saya turun. Tapi sekarang PA turun. Okey, kenapa? Dia akan tengok, wah, dulu dia turun, sekarang PA turun. Dia ni memang dah bagus lah. Dia ada positif juga. Itu suruh PA ni, dia pun tengok. Bila klien-klien lama, kadang-kadang saya suruh PA lah, dia pula, oh PA kau tu kan, PA dah lain lah tengok cara kan. Tapi kalau benda orang klien-klien baru, saya akan letak diri saya. Bos boleh bagi nasihat sedikit untuk orang baru macam Masa?
Bos boleh bagi nasihat sikit untuk orang baru macam saya ni, macam saya kan, orang baru macam top fan Razali Jannah. Orang baru boleh bagi nasihat saya dekat Razali Jannah. Follow leader awak elok-elok, dengar leader awak cakap elok-elok, training cepat, faham pasal produk, pasal industri ni. Industri ni beautiful sangat, unlimited income, kejar betul-betul. Service genuine. Yes, service genuine. Saya suka servis macam tu. Saya jarang bawa bunga, even bawa buah ke bawa limau kan. Tapi kalau boleh baguslah bawa lah, tak ada salah pun. Tapi saya buat-buat sibuk selalu je. Buat-buat sibuk saya pergi. Saya suka macam, kalau macam klien tu nampak saya ni sibuk tapi saya sempat ada kat dia. Itu best. Itu best. Service from heart. Yalah, betul lah tu, service from heart. Sahabat saya ni service. Tak khairi tu kalau ajak bini saya, even agent pun saya suka macam tu. Saya tak pandai nak ni kan. Jadi kalau boleh saya nak berdepan, saya suka berdepan. Kalau tu pun saya suka call. Tak boleh pun kalau agent tanya dalam group pun, kalau tak tu saya akan call agent tu, saya akan explain dekat dia detail pula. Tu jenis saya. Saya rasa orang lebih comfortable macam tu. Bos boleh bagi nasihat sikit. Macam tak puas je jawab Razali tadi. Nasihat saya macam nak bagi banyak je nasihat kat kau ni Razali. Saya pun tak tengok Razali Jannah ni siapa dia ni. Ejen siapa Razali Jannah ni? Razali, buat betul-betul Razali. Saya tak tahu industri apa yang, saya sangat-sangat berterima kasih kepada leader saya, introducer saya Eddie Ruzaidi, Boss Fahmi. Saya duduk dalam industri ni, dia beautiful sangat lah. Dia best sangat. Razali Jannah tolong buat betul-betul, tolong faham betul-betul, tolong belajar, tolong berlatih kuat-kuat buat benda ni. Benda ni sangat-sangat menguntungkan. Sangat-sangat menguntungkan. Saya sampai tak nak nasihat apa pun saya tak tahu, tapi buat betul-betul. Saya, Boss Fahmi selalu guna ayat, kalau you nak rasa coklat tu best, you kena makan dulu. Jadi you buatlah betul-betul benda ni. Sangat-sangat best. Sangat-sangat best. Boss Fit ada sini. Ya Fit, bagi je lah. Apis baru masuk. Siut je. Baru masuk. Pukul berapa baru masuk? Okay, lagi? Ada soalan lain tak? Duduk di rumah, kerap basuh tangan dan jaga kebersihan diri serta kekalkan jarak 1 meter antara individu. Oh, Ejen Wah. Okay, Razali Jannah. Come on, Razali Jannah. Percaya saya. Best buat industri ni. Saya happy sangat bila sekarang ni saya ada ramai klien. Lepas tu yang momen-momen yang paling best saya dapat tolong klien. Itu best. Kan you tahu kan, saya baru buat claim bulan 12 hari tu 1 million saya buat claim kan. 1 million. Jadi saya dapat bagi 1 million tu pada Balu, seorang Balu. 1 million. Memang best sangat dapat tolong dia. Banyak benda dia boleh selesai. And then dia pun selalu tanya saya pasal nak selesaikan pasal apa, rumah. Dia ada rumah dengan arwah suami dia. Rumah tu nilai 600,000. Sehari je lepas kematian suami dia, mertua dah tanya pasal rumah tu. Kadang-kadang kita ingat benda ni cerita, leader buat cerita, tapi bila kena kat klien saya sendiri cerita kat saya rasa memang sangat membantu lah. Jadi bila dia dapat 1 million tu, dia boleh selesaikan. Jadi rumah tu pun boleh jadi hak dia. Itu memang betul-betul. Selalu kita dengar orang je cerita kan. Jom buat Apis handphone problem saya cover dah tu. Cover lah. Pandai lah bahaya. Isu penangguhan ni bos. Bos macam mana? Kah bagi bos. Bagus lah. Tangguh ni bagus. Apa tak bagus. Kita kan ramai musim ni kan
susah kan. Kalau ada orang susah ni, ada peluang lah untuk dia dapatkan penangguhan tu. Jadi kalau dia betul-betul terkesan, memang dia perlulah penangguhan tu. Jadi kita kena membantulah. Jadi apa yang government sarankan tu, pada saya baguslah penangguhan ni. Cuma tak semua orang boleh dapat penangguhan tu. Jadi dia kena apply lah. Kalau dia betul terkesan, dia kena apply. Saya alhamdulillah yang bertanya ramai, tapi bila kita explain balik pasal penangguhan ni, tak jadi pula. Sebab benda tu bukan pengecualian. Kena faham satu benda. Takaful ni aset sama ada aset untuk jadi untuk future, aset untuk jadi coverage you bila berlaku apa-apa. Jadi takaful ni bukan boleh suka-suka untuk you tak bayar ke, tak nak bayar ke, tak boleh kan? Tapi kalau betul-betul you terkesan, ambil lah penangguhan tu. Itu untuk you lah. Tapi kalau you tak terkesan, you bayar elok-elok tu aset you. Kalau aset you tak nak jaga, macam mana? Dan bila kita beritahu pasal nanti you kena bayar balik, kat situ pun dia dah, oh kalau kena bayar balik, macam loan lah. Yes, macam loan. Delay 6 bulan, bayar balik 6 bulan, sama. Jadi insurans pun delay 3 bulan, bayar balik 3 bulan. Jadi daripada susah, baik maintain macam biasa. Alhamdulillah klien saya kebanyakan dia tak ada lagi lah yang apply for penangguhan. Semua bayar macam biasa. Sebelah 8 minit lah, 1 jam lah, 1 jam 8 minit lah share. Okey lah. First time saya share FB live. Ada soalan lain tak? Jadi boleh Hari ya? Penangguhan tu tak ada isu sangat lah Hari. Banyak ke klien nak tangguh? Okay, ada soalan lain tak? Sebelum kita end kan. Bawah Fahmi okey ke Bawah Fahmi? Pasal PKP ni ramai dapat bantuan penangguhan bayaran rumah kereta. Macam mana kita nak yakinkan prospek untuk gunakan duit tu, untuk guna duit dapat tu untuk ambil polisi. Dia bukan pasal duit pasal duit apa, duit bantuan ataupun duit bayar kereta, tak bayar kereta, tak bayar loan rumah. Bukan sebab tu pun. Kalau you tengok satu statement dari seorang leader, kawan saya, kawan Bawah Fahmi kan, ambil polisi takaful ni adalah satu, bukannya caruman tu untuk macam bayar loan kereta. Tak, dia ni adalah satu caruman dari dalam lah. Dia kasih sayang. You create benda ni untuk family you, untuk anak you, untuk keluarga you. Bukan sebab ada penangguhan loan, penangguhan ni, tak. Bila dia nak ambil, dia faham, Aiman, klien you faham, prospek you faham, apa yang you share kepentingan pada dia, benda tu keperluan pada dia, dia akan ambil. Walaupun tak ada bantuan ke, tak ada penangguhan loan ke. Cuma bila benda ni ada, cuba you present dekat dia lagi elok. Dan mungkin masa ni masa yang sesuai. Itu yang kami selalu sebut, right time, right prospect. Jadi masa ni mungkin sesuai sebab dia ada kelebihan keuangan, dia dapat bantuan. Jadi kalau kita tak pergi buka mulut dekat dia masa ni, kita rugi. Jadi mungkin dulu kita buka mulut dekat dia, dia nak, dia faham, tapi faktor keuangan. Tapi hari ni bila kita pergi dekat dia, kita offer dia sekali, mungkin masa ni dia dah boleh ambil sebab dia dah ada lebihan duit tu. Jadi Aiman pergi sebab Aiman nak bagi satu benda yang sangat baik. Bukannya sebab Aiman tahu dia ada lebih duit kali ni, Aiman nak pergi. Tak, bukan macam tu. Aiman share dengan semua orang. Sebab saya share dengan semua orang, saya tak tahu pun dia ada duit ke dia tak ada duit. Jadi kalau Aiman fikir orang tu ada duit baru Aiman nak share, tak betul juga. Pada saya, orang yang tak ada duit pun kita kena bantu juga. Kita kena share juga manfaat takaful ni. Mungkin orang tak ada duit ni yang nak ambil sebenarnya. Fahamkan klien elok-elok Hari. Tak banyak. Okey Aiman tak banyak, cuma saya cakap jangan tangguh sebab nanti kena bayar sedebu.
Boleh lah tu dia jawab macam tu. Jadi Aiman, semula Aiman tadi Aiman cuba pergi dekat klien-klien tu, sebab sekarang ni ada peluang, sebab dia orang ada banyak dapat bantuan, banyak apa kan. Jadi you just offer kat dia orang. Mungkin time yang sesuai untuk you offer kat dia. Bukan dulu tak sesuai, dulu pun sesuai, you dah offer, tapi mungkin ada kekangan lain untuk dia. Di sebab tu dia tak ambil polisi. Tak banyak, cuma saya tangguh sebab nanti kena bayar sedepuk, atau nanti tetap kena bayar 3 bulan. Kemas bos, bukan wave. Makan nasi lu. Nasi. Alright, boleh Aiman? Macam mana kita nak yakinkan untuk guna duit untuk dapatkan ambil polisi? Okey kot, terjawab kot Aiman tadi kot. Saya risau je saya punya jawapan tu tak menjawab orang punya soalan. Banyak kali saya kena baca balik. Yakinkan prospek untuk guna duit tu dapat. Okey. Kalau duit tu tak ada pun Man, kalau you present betul, dia akan ambil. Okey bos. Okey bos, TikTok 1 bos. Good luck Aiman. Okey, ada lagi soalan tak? Kalau tak ada, dah 11 suku. Bos Fahmi, okey tak Bos Fahmi? Komen sikit Bos Fahmi. Saya pula minta Bos Fahmi komen. Tengok. Ada Nin ada lagi tak? Okey ada Nin. Ada Nin ni orang penting kita ni sekarang ni. Tak ada Bos Fahmi? Tak ada lah Fahmi? Okey. Kalau tak ada apa-apa, saya wish semua good luck. Ada masa 2 minggu lagi untuk kita closing 15 bulan. Time untuk kita beraksi, time untuk kita settlekan minimum kontes yang ada sekarang. Kita ada 1314, kita ada Knots, kita ada Osaka. Tolong guys, Osaka. Saya dah settle 2 tiket dah Osaka. Saya dah 2 tiket. Jadi guys, come on guys, Jangan lepaskan peluang guys. Tolong. Saya tengah kejar tiket ketiga untuk ke Osaka. Saya tengah kejar tiket ketiga. Tiket ketiga untuk 35k tu lah. Okay, 2 dah confirm. Thank you sharing boss. Keep belajar. Yes, keep latihan. Ambil peluang, berlatih sekarang. Sangat penting. You boleh call je. Saya rasa leader dalam gemilang ke luar gemilang ke, dia akan support lah. Kalau you tanya, dia akan jawab. Percayalah. Terutama you pergi kat leader KAB juga. Even gemilang ke KAB juga boleh pergi. Okay. Tapi dalam gemilang sendiri pun kita dah banyak gila dah leader tau. Banyak gila leader. AM tu banyak gila. Dan sangat-sangat ramai orang yang, you tahu tak, dia ada kepakaran masing-masing. Macam Hafiz Nan, dia ada kepakaran apa. Hafiz Wahab, dia ada kepakaran apa. Ayi, dia ada pandai macam mana. Ayi, kalau you tanya dia servis macam mana, Ayi punya servis, Ayi terang cakap, saya duduk diam rumah, kadang-kadang frame gambar sampai, oh Ayi dia punya servis lain. Ayi dia main dah tu. Saya represent diri saya. Okay, kita ada orang leader kan. Kita ada Faizal Rozwan. Faizal Rozwan ni kelebihan dia pasal sistematik. Faizal Rozwan ni dia tak suka ni. Jadi even dengan dia orang pun saya belajar. Saya tengok Faizal ni macam mana, Hafiz Nan ni macam mana, Hafiz Wahab ni macam mana, Bos Fahmi ni macam mana. Terata usangku pun kat dalam gemilang pun banyak lah leader. Tak habis lah. Nak belajar. Keep belajar.
Thank you. Welcome Aiza. Safwan, welcome. Teratak usangku. Bila bos saya nak buat live happy. Okay lah, suruh ada ni uruskan lah. tak sabar rasanya. Okay, tak ada apa-apa ya semua. Kalau tak ada apa-apa, saya end live ni. Sekarang pukul 11 suku. Okay guys, saya hope anda semua dapat sedikit manfaat daripada perkongsian saya tadi. Ingat latihan, ingat buat klien data, ingat jadi. Okay guys, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Saya sayang nak ni sebab banyak lagi orang tu, ada 38 view lagi. Bye bye. Bye bye. Sayang nak finishkan dia. Bye bye. Bye bye. Mudahnya. Bye bye. Thank you. Okay, welcome Nisha. Baik-baik lagu Bye. pasti mempunyai kenangan yang bermakna Bye-bye. dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami rentak kenangan 11 hingga 12 malam. Cerita kita Kelate, Kemah kita. Bye bye. Bagilah bos kata-kata semangat. Kata-kata semangat. Kata-kata semangat Apa kata-kata semangat. Kata-kata semangat macam mana? Kata-kata semangat aduh, kata-kata semangat ni macam mana? Tak ada, macam mana saya pun tak tahu lah kata-kata semangat ramai nak dengar. Tak guys, buat betul-betul guys. Buat sehabis baik. Buat untuk you punya family, buat untuk diri you sendiri. Buat. Tak ada benda yang mustahil. Okay, you buat macam ni tau. You fikir macam ni, kalau you rasa susah nak buat, you kena fikir indahnya you kalau you berjaya. Indahnya, contoh kita ambil Osaka. Kalau susah nak sampai Osaka ni, jangan fikir yang susah Osaka tu. You kena fikir indahnya bila you dapat pergi Osaka. You kena fikir macam tu. Nisha, kalau you rasa start hari ni, you kena fikir indahnya kalau you jadi champion WP Malaysia nanti. Orang akan meraihkan you. Semangat. Boleh tak? Semangat tak rasa? Saya pun macam mana you ambil setiap benda tu, you fikir apa akan berlaku kalau you berjaya, kalau you achieve Osaka, kalau you champion. You kena fikir benda tu. You jangan fikir yang susah sekarang. Susah macam mana. Susah macam mana pun sekarang, kita just kena buat. Kita kena buat. Jadi you jangan letakkan susah tu dulu. Letakkan kalau aku champion, kalau aku lepas Osaka, kalau kita ramai-ramai dalam gemilang empire ni pergi Osaka, you imagine that. Kita ramai-ramai ni pergi Osaka. Kejayaan dicipta, bukan diwarisi. Jadi jangan fikir susahnya hari ni, fikirlah indahnya kalau you capai sesuatu benda. Boleh tak? Semangat tak macam tu? Kalau kita rasa susah nak buat, kena fikir indahnya bila kita jaya. Yes, Nisha. Kalau kita rasa susah hari ni, kena fikir indahnya bila kita dah berjaya. Indahnya bila kita lepas Osaka. Indahnya kalau kita champion. Indahnya kalau kita dapat apa yang kita nak. Okay guys. Boleh lah keluar dah tu. 27 orang lagi. Ramai lagi. Sayang pula saya nak keluar. Okay. Okay guys. Bye-bye guys. Bye-bye. Good luck semua. Network connecting. Sejam 17 minit.
tiba jadi suara kuat. Saya baru tekan. Tadi clear tak? Dengar suara tadi clear Okay, bye-bye ni. Tadi pun clear ya Hafiz cerah mata kena jerit. Come on Aiza. Good luck Aiza. Korang tak nak keluar Nyaris tercampak handphone. Yang tadi clear Saya baru perasan. Saya tekan-tekan benda ni. Okay, good night Ari. Legend. Okay, alright Fik. Come on Fik. Ini peluang kedua Fik. Okay Fik, peluang kedua. Azro baru watching lah apa lawan dah nak stop dah nak balik lah ni. Bye boss, love you. Okay Fiz. Come on Fiz. Hafiz, come on. Pastikan lepas Osaka. Okay Wan. Come on Wan. Korang ni tak keluar. Korang ni hebat korang ni. Lagi kita tak keluar, tu dah tak keluar. Aduh, sak. Rasa cinta antara kita tinggal kenangan. Okay, love you, love you. Love you. Okay, bye bye, bye bye semua, bye bye. Dah habis dah Dah habis dah Okay, keluar 26 Okay, saya stop Okay, bye bye. Assalamualaikum.